Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk pembuktian kes mal di Mahkamah Syariah pada era pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tentang pembuktian kes mal di Mahkamah Syariah pada era pandemik COVID-19. Pada 3 tahun lalu, Malaysia telah dikejutkan dengan penularan wabak penyakit yang dikenali sebagai COVID-19. Hasil kajian mendapati penularan wabak tersebut telah mengakibatkan jutaan nyawa terkorban. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengumumkan lockdown sepenuhnya untuk menangani kadar peningkatan jangkitan wabak tersebut. Walau bagaimanapun, ia telah menimbulkan kesan yang amat besar terhadap ekonomi negara sehingga menyebabkan kadar inflasi meningkat. Bahkan sektor lain juga turut terjejas, lebih lagi apabila pihak kerajaan telah mengarahkan seluruh sektor kehakiman ditutup sepenuhnya. Disebabkan itu, timbulnya pelbagai masalah dan kerumitan disebabkan terdapat banyak kes yang tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan pentadbiran dan pengurusan kes di Mahkamah Syariah. Hal ini dihati akan menyebabkan penganiayaan pihak-pihak yang terlibat sekiranya tiada tindakan dari pihak mahkamah berkenaan hal tersebut. Hal ini dilihat akan mendatangkan kesan buruk lebih-lebih lagi bagi pihak yang menanggung keperluan anak yang memerlukan kewangan untuk menghadapi musim pandemik ini. Bahkan mereka juga terpaksa menanggung kos yang tinggi disebabkan perlambatan kes dan kelewatan di Mahkamah Syariah. Justru itu, pelbagai penambahbaikan telah dibuat oleh pihak Mahkamah Syariah berpandukan kepada prosedur operasi standard dan garis panduan yang bersesuaian dengan wabak baharu supaya slogan syariah asas keadilan dapat dicapai dan diteruskan di samping berusaha sedaya upaya untuk menangani penularan wabak tersebut. Antara norma baharu dalam pelaksanaan kes di Mahkamah Syariah ialah proses perbicaraan kes dijalankan secara atas talian. Hal ini bertentangan dengan Seksyen 119 Enakmen Tata Cara Mal 2003 Negeri Selangor yang mana semua prosedur kes hendaklah didengar di dalam mahkamah terbuka yang ditafsirkan sebagai dewan bicara seperti mana yang diperuntukkan dalam seksyen tersebut, iaitu kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis. Semua prosiding yang dimulakan dengan saman hendaklah didengar dan diputuskan di dalam mahkamah terbuka, dan semua prosiding yang dimulakan dengan permohonan hendak didengar dan diputuskan di dalam mahkamah. Walau bagaimanapun, perbicaraan secara atas talian tidak mendatangkan kesan yang buruk sekiranya Mahkamah Syariah melakukan pemantauan yang ketat terhadap setiap kes bagi memastikan keadilan terjamin. Oleh itu, satu kajian dibuat untuk melihat dan mengkaji prosedur Mahkamah Syariah semasa pandemik serta kesan dan cara Mahkamah Syariah menangani masalah tersebut. Seterusnya, kita akan memahami konsep keterangan, konsep pembuktian dan 7 kaedah pembuktian dalam Undang-Undang Keterangan Islam. Pertama adalah konsep keterangan. Keterangan dalam sesuatu perbicaraan adalah penting kerana tanpa keterangan, hukuman tidak akan dapat dilaksanakan dengan adil. Keterangan dikenali sebagai bayinah dalam Undang-Undang Keterangan Islam. Ibn Qayyim menyatakan bahawa apa-apa sahaja yang boleh membantu menerang atau menjelaskan sesuatu hak, perkara atau kepentingan yang menjadi pertikaian, maka ia adalah bayinah yang boleh dikemukakan untuk pertimbangan mahkamah. Tanpa keterangan yang benar dan jelas, sudah pasti keadilan tidak dapat ditegakkan. Menurut enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 menyatakan bahawa keterangan termasuk bayinah dan syahadah, segala pernyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mahkamah supaya dibuat di hadapannya oleh saksi berhubung dengan perkara-perkara fakta yang disiasat. Pernyataan sedemikian disebut keterangan lisan. Dalam dokumen yang dikemukakan bagi pemeriksaan mahkamah, dokumen sedemikian disebut keterangan dokumentar. Dalam mengemukakan sesuatu bukti, beban keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta, iaitu al-mudda'i, dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta adalah al-muddah alaihim. Seterusnya, kita beralih kepada konsep pembuktian. Pembuktian atau al-isbat adalah satu proses untuk menentukan atau mensabitkan sesuatu tuntutan atau dakwaan di hadapan badan kehakiman. Dalam Undang-Undang Keterangan tidak dinyatakan tafsiran ke atas perkataan pembuktian. Tujuan pembuktian adalah untuk membolehkan mahkamah percaya atau berpegang kepada pendapat berkaitan dengan tindakan seseorang yang berkhidmat. Kepercayaan mahkamah ini sama ada ke atas keseluruhan atau ke atas fakta-fakta tertentu yang didakwa wujud atau tidak wujud oleh pihak-pihak perbicaraan. Oleh itu, pembuktian adalah satu proses yang berjalan bagi memastikan kewujudan atau ketidakwujudan sesuatu fakta dengan menggunakan keterangan. Beban pembuktian merupakan satu kaedah umum dalam prosiding sama ada jenayah atau sivil yang memerlukan seseorang itu perlu membuktikan kes atau sebarang fakta yang ditegaskannya. Sementara itu, beban bukti boleh berpindah jika terdapat dakwaan dari pihak orang yang dituduh atau pihak defendant dalam hal-hal tertentu. Dalam mencapai darjah pembuktian pula, Seksyen 3 menyatakan bahawa tahap yang mesti dicapai untuk melepaskan tanggungjawab membuktikan fakta atau kes, iaitu sehingga mahkamah percaya atau mahkamah berpendapat tentang anggapan dan tindakan orang yang berkhidmat terhadap kewujudan atau ketidakwujudan sesuatu.
Mensabitkan sesuatu kes bermakna mengemukakan keterangan dan memberikan bukti hingga sampai kepada tahap yakin. Seterusnya adalah 7 kaedah-kaedah pembuktian. Pertama adalah ikrar. Dari segi bahasa, ikrar bermaksud pengakuan atau pengiktirafan. Mazhab Syafi'i mendefinisikan ikrar sebagai pemberitahuan sesuatu hak yang sabit ke atas orang yang memberitahu dan oleh seseorang tentang sesuatu hak ke atas dirinya. Manakala dalam enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003, ikrar didefinisikan sebagai suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Ikrar adalah satu cara pengakuan atau pengiktirafan yang khusus sebagai salah satu cara pembuktian bagi mensabitkan hak atau kepentingan orang lain ke atas dirinya sendiri atau mensabitkan sesuatu kesalahan atau tanggungan ke atas dirinya. Ikrar yang dilafazkan akan mengikat orang yang berikrar dalam perkara yang diikrarkan. Yang kedua adalah syahadah. Syahadah iaitu kesaksian dari segi bahasa ialah penerangan atau khabar yang pasti iaitu kata yang diucapkan hasil daripada maklumat yang diperolehi melalui penyaksian. Menurut Syekh Syihabuddin, kesaksian ialah pemberitahuan tentang sesuatu hak atau kepentingan bagi orang lain dengan menggunakan lafaz aku naik saksi. Ulama mujtahidin sepakat menerima kesaksian sebagai salah satu cara pembuktian dalam Islam dan demikianlah juga dengan amalan Khulafa al-Rashidin. Tidak terdapat riwayat yang mengatakan ada bantahan daripada sahabat terhadap penerimaan kesaksian sebagai salah satu cara pembuktian. Malahan mereka menerimanya secara ijma'. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor juga menerima syahadah sebagai satu cara pembuktian sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 83 sehingga 118 enakmen ini. Cara yang ketiga adalah melalui qarina. Qarina yang dimaksudkan salah satu cara pembuktian dalam Islam ialah sesuatu perkara yang menjadi dalil ada sesuatu atau tiada sesuatu. Takrif yang diberikan oleh Abdul Karim Zaidan ini adalah luas dan menyeluruh, mencakupi setiap yang boleh dijadikan bukti atau keterangan bagi mensabitkan tentang ada sesuatu atau tiada sesuatu. Hal ini bermaksud terma ada sesuatu atau tiada sesuatu boleh dibuktikan melalui qarina. Dalam majalah Al-Ahkam menegaskan lagi bahawa qarina yang dijadikan sebagai salah satu cara pembuktian hendaklah sehingga sampai tahap yakin. Peringkat yakin yang dimaksudkan oleh fuqaha bukanlah yakin tanpa sebarang keraguan. Ia hanyalah pada tahap berat sangka al-zan al-ghalib dan bukanlah yakin tanpa sebarang keraguan. Hal ini demikian kerana keterangan berdasarkan pembuktian walau bagaimana kuatnya ia tidak terlepas daripada sangkaan. Dengan ini dapat difahami bahawa walaupun fuqaha mengatakan qarina yang kuat dalam mahkamah hendaklah sampai kepada yakin, tetapi tidaklah sampai kepada peringkat yakin tanpa sebarang keraguan, kerana peringkat seperti ini tidak akan dapat dicapai melainkan hanya melalui dua cara iaitu ikrar dan kesaksian. Hal ini kerana perkara hanya dapat dicapai dengan syarat orang yang berikrar dan yang memberikan kesaksian benar-benar jujur. Batin yang tersembunyi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan hukuman mahkamah hanya berdasarkan kepada bukti yang zahir. Dalam enakmen Keterangan Mahkamah Syariah, qarina didefinisikan sebagai fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebutkan dalam enakmen ini. Dalam enakmen ini memperuntukkan dengan jelas peruntukan berkaitan qarina dalam Seksyen 5 sehingga 16 enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor tahun 2003. Cara yang keempat adalah melalui keterangan pakar. Pendapat, keterangan atau kesaksian pakar yang dimaksudkan ialah pendapat yang diberi oleh seseorang yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang atau persoalan. Tidak dinafikan ada kalanya berlaku kes sehingga mahkamah meminta pendapat daripada kalangan yang berkeahlian atau pakar dalam sesuatu bidang. Dalam hal sedemikian, mahkamah akan menggunakan pendapat pakar untuk membantu memutuskan kes setelah mahkamah berpuas hati. Walaupun keputusan adalah keputusan mahkamah dan mahkamahlah yang bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut, tetapi ia adalah berdasarkan pendapat pakar yang dipercayai kebenarannya oleh mahkamah. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 juga menjadikan pendapat pakar sebagai salah satu cara pembuktian sebagaimana dalam Seksyen 33. Kaedah yang kelima iaitu melalui pengetahuan hakim. Persoalan yang selalu ditimbulkan dalam Undang-Undang Keterangan Islam ialah adakah pengetahuan dan maklumat seseorang hakim itu boleh dijadikan keterangan untuk mensabitkan sesuatu dakwaan ataupun sebaliknya.
zatnya. Jika berlaku sesuatu kejadian yang disaksikan dan diketahui oleh seorang hakim yang mengetahui latar belakang dan fakta-fakta kejadian tersebut, adakah harus bagi hakim tersebut memberikan hukumannya jika kes itu dihadapkan kepadanya? Bagi pengetahuan yang diperolehinya dalam perbicaraan, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jika seseorang hakim mengetahui sesuatu fakta dakwaan dan sebab-sebab sabitnya dakwaan tersebut seperti orang yang didakwa berikrar mengakui kebenaran dakwaan atau ia menolaknya melalui sumpah selepas diminta oleh hakim dalam perbicaraan, hakim boleh menjatuhkan hukumannya tanpa diisyaratkan, sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki. Berdasarkan keterangan ini, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat jika seseorang memberi keterangan di mahkamah seperti berikrar atau bersumpah sedangkan pada masa itu tidak ada saksi atau hanya ada seorang saksi, maka pengetahuan dan seorang hakim yang diperolehinya atau sifatnya sebagai seorang hakim di majlis perbicaraan itu adalah diterima. Bagi situasi yang kedua, iaitu pengetahuan yang diperolehi di luar perbicaraan. Dalam tuntutan atau dakwaan yang berhubung dengan hak Allah, terdapat 2 pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Walaupun demikian, pendapat kebanyakan mereka yang jelas ialah tidak harus bagi seorang hakim menghukum berdasarkan pengetahuannya. Yang keenam adalah melalui dokumen. Menurut Ibn Qayyim, yang menjadi asas penerimaan dokumen sebagai keterangan ialah qarinah. Jika qarinah kuat berkenaan dokumen itu, maka hendaklah diterima dan hukum dikenakan berdasarkan kepada dokumen tersebut. Maka jika lemah qarinah itu, hendaklah ditolak. Merujuk kepada panduan Ibn Qayyim, ini amat berfaedah dan boleh dijadikan asas yang kukuh dalam menjadikan dokumen sebagai salah satu cara pembuktian. Dalam enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 juga menerima dokumen sebagai salah satu cara pembuktian sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 48 sehingga Seksyen 71. Kaedah yang ketujuh adalah melalui sumpah. Sumpah atau al-yamin ialah satu perkataan yang disertakan dengannya nama Allah dan digunakan untuk menyatakan kesungguhan terhadap sesuatu perkara yang tidak akan sabit tanpa bersumpah. Definisi yang lain pula, sumpah bererti menyatakan dengan penuh kesungguhan berhubung dengan perkara yang mungkin berlaku atau mungkin berlaku sebaliknya, atau mengukuhkannya dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-sifat zatnya. Sumpah ini hendaklah dilakukan dengan menggunakan lafaz Allah atau sifatnya. Sesuatu sumpah itu dikehendaki jelas, tegas dan pasti kerana ia melibatkan diri orang yang bersumpah itu sendiri. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 juga menerima sumpah sebagai salah satu cara pembuktian melalui peruntukan Seksyen 87. Seterusnya, ikrar. Antara pendekatan baru yang digunakan oleh Mahkamah Syariah semasa pandemik COVID-19 adalah konsep pembicaraan atas talian yang dijalankan di luar Mahkamah Syariah. Menurut Seksyen 17-2-A, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 memperuntukkan apa-apa ikrar hendaklah dibuat di hadapan hakim di dalam mahkamah. Sekiranya ikrar tersebut berlaku di luar mahkamah, maka hendaklah di hadapan 2 orang saksi yang adil dan balil berdasarkan Seksyen 17-2-B. Disebabkan ikrar membawa kesan yang sangat berat, maka timbulnya isu berkenaan kesahan ikrar secara atas talian dikhawatiri menjejaskan konsep ikrar seperti mana yang diperuntukkan di dalam enakmen keterangan tersebut. Seterusnya, keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu bayinah bagi menguatkan lagi dakwaan setelah sesuatu pending kes diselesaikan dengan sempurna dan hakim berpuas hati terhadap pilihan tersebut. Saksi juga hanya boleh memberi keterangan semasa perbicaraan setelah mendapat kebenaran dari mahkamah, iaitu apabila diperintahkan oleh mahkamah untuk membuktikan sesuatu fakta kes. Hal ini merujuk kepada Seksyen 75 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 yang peruntukkan bahawa beban pembuktian tentang apa-apa fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakan mahkamah mempercarai tentang kewujudan fakta itu. Tambahan pula, keterangan saksi hanya boleh diterima oleh mahkamah sekiranya saksi itu berhasrat untuk memberikan keterangan terhadap fakta kes yang telah dikemukakan, selari dengan Seksyen 76 yang peruntukkan bahawa beban membuktikan apa-apa fakta perlu dibuktikan untuk membolehkan mana-mana orang memberi keterangan mengenai apa-apa fakta yang lain bukan majlis pendamaian bagi mendamaikan pihak-pihak yang bertengkar. Hal ini merujuk pada Seksyen 99 Enakmen Tata Cara Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 yang memperuntukkan bahawa pihak-pihak dalam apa-apa prosiding itu mengadakan suluh bagi menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah sebagaimana yang telah ditetapkan, atau jika tiada kaedah sedemikian mengikut hukum syarak. Ianya merupakan proses utama setelah kes didaftarkan menuju Arahan Amalan nombor 3 tahun 2002 yang peruntukkan semua kes-kes selepas daftarkan hendaklah dengan seberapa segera, tidak melebihi 21 hari, dirujukkan kepada pengerusi majlis suluh dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk sesi suluh. Sekiranya terdapat sebarang persetujuan yang dicapai semasa majlis tersebut, hendaklah dicatat dan dibaca semula di hadapan pihak dan terus dipanjangkan kepada hakim untuk direkodkan perintah persetujuan bersama. Sekiranya pihak-pihak gagal mencapai pendamaian dan persetujuan, maka hendaklah terus ditetapkan tarikh kes perbicaraan setelah semua prosedur kes dipenuhi. Sistem suluh ini tidak terpakai bagi kes pembubaran, perkahwinan atau nasab. Apabila musim pandemik, Mahkamah Syariah telah membuat garis panduan mengenai pengendalian majlis suluh secara atas talian yang merupakan prosedur yang perlu dibuat setelah kes didaftarkan. Permohonan hendaklah dibuat lebih dahulu dengan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh mahkamah.
Antara syarat-syarat untuk memohon majlis suruh secara atas talian ialah mestilah mempunyai persetujuan di antara pihak-pihak sebelum mengemukakan permohonan dengan mengisi borang dan menghantar permohonan tersebut melalui email kepada mahkamah. Apabila permohonan majlis suruh atas talian dibuat, maka hendaklah pihak-pihak yang terlibat mempunyai aplikasi Skype. Hal ini kerana mahkamah telah memilih aplikasi Skype sebagai medium online yang untuk kegunaan kes yang ingin dijalankan secara atas talian. Walau bagaimanapun secara amalannya, pihak-pihak boleh menggunakan mana-mana aplikasi untuk memudahkan perjalanan kes. Bagi kesahan penyampaian saman melalui WhatsApp ataupun email, cara tersebut diterima pakai di mahkamah kerana pergerakan yang terhad dan cara ini boleh memenuhi keperluan mahkamah untuk menyelesaikan kes-kes darurat. Jika kita merujuk kepada Seksyen 41 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003, penyampaian dalam dua aplikasi ini masih menepati perkataan disampaikan ke diri kerana mesej yang dihantarkan masih ditujukan kepada diri defendant atau responden dalam masa yang lebih singkat. Oleh itu, dalam situasi ini, bukti penyampaian amat penting untuk memastikan defendant atau responden telah menerima saman. Contohnya permohonan yang pernah dibuat oleh Aisyah Lin binti Chin Ming ketika pandemik di Mahkamah Kelang Selangor, yang mana peguam syar'i pemohon telah menghantar saman melalui email kepada responden yang ketika itu sedang berada di Pakistan dan mahkamah telah menerima dokumen afidavit penyampaian tersebut. Bagi kebolehterimaan keterangan lisan secara atas talian pula, perkataan keterangan lisan dalam Seksyen 46 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 boleh dirujuk sebagai perbicaraan atas talian di hadapan hakim walaupun tanpa bersemuka sehingga hakim berpuas hati dengan suara pihak-pihak yang memberikan keterangan. Namun, bagi ikrar dalam konteks pengakuan salah yang akan memberi kesan hukuman berat, perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syarak. Sekiranya berlaku gangguan internet atau masalah teknikal, mahkamah boleh menangguhkan prosiding ke tarikh lain seperti yang ditetapkan dalam garis panduan operasi JAKIS sepanjang tempoh PKP. Seterusnya kita beralih kepada arahan dalaman bagi Mahkamah Syariah untuk menjalankan prosiding secara atas talian. Prosiding secara atas talian ini merupakan sesuatu yang baharu bagi institusi kehakiman syariah Malaysia, di mana prosiding ini merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh Jabatan Kehakiman Syariah di Malaysia untuk memastikan kes yang sedia ada dapat dijalankan seperti biasa dan juga untuk mengelakkan daripada berlakunya lambagan kes akibat daripada penangguhan. Institusi Kehakiman Malaysia telah mengeluarkan arahan amalan nombor 2 tahun 2021 iaitu yang bertajuk Garis Panduan Pengendalian Prosiding Kes Mal di Mahkamah Syariah melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh. Di samping itu, Jabatan Kehakiman bagi setiap negeri-negeri Jabatan Kehakiman Syariah bagi setiap negeri-negeri di Malaysia juga turut mengeluarkan garis panduan masing-masing untuk memastikan kelicinan pengurusan dan pengendalian kes oleh pegawai-pegawai syariah. Antaranya seperti yang tertera di slide, iaitu kami hanya meletakkan 3 sahaja di dalam slide, iaitu untuk Selangor, Terengganu dan juga Kedah. Terdapat perbezaan prosiding yang berlaku antara negeri-negeri berkenaan. Sebagai contoh, kami mengambil perbezaan dalam negeri Terengganu dan juga Selangor, yang mana di dalam negeri Terengganu dilihat semua prosiding adalah sepenuhnya menggunakan secara atas talian, di mana mereka mempunyai satu platform yang dipanggil e-submit, di mana segala pemfailan dokumen, segala keputusan perbicaraan semua akan dimasukkan dan diupload di dalam e-submit. Dan e-submit itu adalah terus link kepada semua mahkamah syariah di Terengganu lah. Kemudian di Selangor pula, sistem pemfailan walaupun telah dimuat naik secara atas talian kepada mahkamah, namun pegawai syariah perlu datang juga ke mahkamah untuk memfailkan secara hard copy, dan terlebih dahulu pegawai syariah perlu membuat janji temu sebelum hadir ke mahkamah. Ternyata prosiding secara atas talian ini memberikan penjimatan kos pengangkutan dan juga kos perjalanan bagi pihak-pihak dan juga pegawai-pegawai syariah, di mana mereka tidak perlu hadir ke mahkamah, mereka hanya perlu berada di rumah dan memastikan rangkaian internet mereka stabil. Namun yang demikian, terdapat juga pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak-pihak dan juga pegawai-pegawai syariah, di mana menerusi temu bual dengan hakim-hakim dan juga peguam syariah selama 27 orang di sekitar Lembah Kelang yang diadakan pada November 2020 melalui dana projek UMC SRG 2020, di mana mereka menyatakan bahawa cabaran utamanya adalah kurangnya garis panduan tata cara bagaimana mengendalikan dan menguruskan kes perbicaraan dalam talian. Hal ini berlaku pada awal-awal PKP, di mana
Jabatan Syariah Negeri-Negeri masih belum mengeluarkan garis panduan masing-masing. Dan juga meskipun sistem e-syariah telah diperkenalkan sejak 2009 lagi, namun sistem itu agak terhad kepada maklumat digital dan kegunaan dalaman pihak mahkamah, manakala dari segi peralatan dan kemudahan internet juga, pelaksanaan pengurusan kes dan perbicaraan dalam talian sekarang dilakukan dengan kemudahan sedia ada yang berkemungkinan tidak mencukupi atau memenuhi kehendak teknikal. Oleh yang demikian, mereka menyuarakan kekhawatiran bahawa sekiranya dalam perbicaraan itu mengalami masalah teknikal di mana pihak-pihak di mana hakim tidak dapat mendengar keterangan daripada pihak-pihak, di mana pihak-pihak tidak memahami atau tidak mendengar dengan jelas apa yang hakim beritahu, dan itu juga termasuk dalam masalah teknikal yang berlaku. Kemudian pegawai syariah ini khawatir bahawa berlakunya masalah keselamatan cyber, di mana semua urusan dilakukan sama ada melalui email dan juga sidang video, di mana platform ini adalah digunakan secara perantara media sosial yang popular dalam kalangan pengguna di Malaysia. Oleh yang demikian, perkara ini boleh menimbulkan masalah keselamatan cyber sekiranya sesuatu urusan itu perlu dilakukan secara tertutup dan juga rahsia. Kesimpulannya, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan juga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri bertindak dengan amat komprehensif dalam mereka mengendali dan menguruskan isu yang timbul semasa pandemik COVID-19. Antara cadangan penambahbaikan yang diusulkan oleh hakim-hakim dan juga pegawai-pegawai syariah adalah perlunya penambahbaikan prasarana seperti melengkapkan dewan-dewan mahkamah sedia ada dengan peralatan telesidang atau mewujudkan dewan-dewan mahkamah maya. Ini termasuk menyediakan peranti sidang talian yang selamat dan stabil. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.